pula ya Allah. Dah kita ada dosa, sampai sana kita buanglah belakang. Nah, supaya jangan ada benda dalam ni. Tu saya kata tadi, bila Rasulullah nak jumpa Allah, Tuhan syaratnya mesti kena buang dulu. Lepas tu barulah mari jumpa aku. Satu saya kata pada hari ni, semayang tu tak penting bagi saya. Yang pentingnya dalam ni. Berapa banyak orang semayang kadang-kadang dalam ni. Oh, dengan dendam, dengan riak, dengan sombong, dengan duit rasuah pun duduk makan dalam ni. Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ibadah kita? Satu, kalau boleh bersih hati daripada sekarang ini. Cara nak bersih hati senang je. Saya berbalah dengan Haji Zul. Dah sekali Haji Zul dapat kemalangan. Nah, kemudian hasilnya Cik Syukur mari khabar saya. Tamat, Haji Zul kena kemalangan. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah dia. Ya Allah. Kau tak tegur dia. Dah tegur dia tu kira menunjukkan bersih hati. Tapi hari ni saya tak tegur dia. Tak maaf, Haji Zul bangga. Dia tak kata kuat. Apa benda padam? Nah, kenapa yang kita suka sangat musuh kita kena? Kalau kita mengaku Nabi itu Nabi kita hati dia macam mana? Saudara muslimin, ya Allah, ya Tuhan. Nah. Baik, saudara yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Begitu tiap-tiap benda, saudara, kalau kita tengok ada kemuncaknya. Kalau semayang khusyuk kemuncak dia. Ya? Sesungguhnya orang semayang ni adalah orang yang khusyuk mendapat kemenangan. Kalau korban pula saudara, kita korban ya, Tuan Cizu dia dah. Kita hari ni kadang apa korban berapa ekor, dia tak tahu korban lembu, kambing, kebab. Tapi yang sebenarnya kalau kita tengok korban, yang sebenarnya boleh dah kita lawan Nabi Allah Ibrahim. Dia sanggup korban anak dia sendiri. Kita cuma kambing lembu je. Nah, dia sanggup korban anaknya sendiri. Saudara yang dihormati Allah. Kalau haji pula matlamatnya haji mabrur. Bagaimana nak dapat haji mabrur? Kena belajar. Ya? Penerbangan awal 29 hari bulan 9. Dan insya-Allah saya dijangka, saya minta dalam 9 hari bulan 10 ataupun 8 hari bulan 10 akan mengerjakan haji tamattu insya-Allah. Baik, saudara yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita tengok lagi sikit bahawa sesungguhnya bulan Ramadan itu satu bulan bagi orang yang beriman betul-betul menunggu. Maknanya nak datang ya Ramadan, kemudian duduk dalam bulan Ramadan ni, tunggu pula pada hari ni. Tunggu apa kita, saudara muslimin? Sudah tunggu, sudah tentu kita tunggu malam yang paling istimewa, Lailatul Qadar. Apa istimewanya? Sebab semua sekali malaikat turun 2 kali. Mengikut dalam kitab, semua sekali turun 2 kali ketika Rasul wafat dan ketika berlakunya itu Lailatul Qadar. Semua sekali turun. Dan tanda-tanda Lailatul Qadar itu mengikut dalam kitab depan nama ni, iaitu pada besok paginya dia akan menjadi orang Terengganu panggil Jo'um. Dia panggil sebang. Dia percakapan Terengganu ni dia nombor 2. Nombor 1 cakap Arab, nombor 2 cakap Terengganu. Cakap Terengganu dia bisa, kalau hitam letung, dia tambah letung pula itu. Nah, kalau pendek ketong. Baik, saudara yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok tu dia jadi sebang, dia jadi mendung. Sebab malaikat apabila subuh dan kemudian lepas saja subuh fajar tu dia pakat naik semua sekali jadi matahari duduk suluh. Sebab apa? Sebab Allah Taala menjadikan alam ini kan 100%. Allah Taala menjadi malaikat 90%. Allah menjadi tanam-tanaman apa semua cuma apa benda ni 9%. Dan Allah menjadikan haiwan termasuk binatang 1%. Satu malaikat saudara pernah pergi, ya saya cerita selingan dia. Masa saya belum retire daripada army, saya berkhidmat dengan Corps Royal Malay tempoh hari. Saya buat latihan bersama New Zealand dan juga Australia daripada one company. Jadi Corps Royal Malay terus daripada KK saya pergi ke Town Street pergi ke Amberley dan saya buat latihan di Seseplan sana. Yang jadi enemy musuh tu adalah iaitu Gurkha. Jadi musuh. Dan apabila lalu dekat Seseplan, saudara tidak pernah hayat saya tengok iaitu dengan kebun, ladang gandum beratus ribu ekar. Depan, kiri, kanan semua sekali gandum. Dan kita jumpa dalam kitab. Adakah kamu tidak berfikir apabila ditabur saja iaitu benih-benih gandum, kenapa tidak ada satu ke iaitu yang umbi? Saudara muslim yang kata pucuk masuk ke bawah. Kalau ikut tentu ada, betul tak?
umbi naik ke atas pucuk masuk roh. Tetapi rupa-rupanya Allah Ta'ala memerintah kepada mereka supaya membetulkan benih-benih padi supaya umbi duduk di bawah, pucuk duduk di atas. Ni kerja mereka berapa ratus ribu juta saudara muslim. Banyak tak banyak dengan diri kita sendiri saudara muslim. Besok nak sahur mereka apa nama dia? Nah, kemudian seterusnya mata yang menjaga tangan, yang menjaga kaki, yang bangkit, yang bangun, yang kecil. Saudara muslimin, umur subian, macam-macam. Nak lawan dengan pokok syaitan begini-begini dan sebagainya. Baik saudara yang dirahmati Allah, tu cerita selengan. Saya sebenarnya tak pandai orang putih. Tapi dia temu duga, meja sunnah masa temu duga. Dia kata kopra masa tu ambil cek masa tu. Last kopra. Dia kata kalau kopra nak pergi, kena pandai cakap putih 20 perkataan. Tak pandai bro. 1, 2, 3, 4, 5. Lada sekali boleh pergi. Dari muslim. Nah. Sampai buat latihan, ni semua buat latihan, saya naik kerak. Dah cekok. So, dia dah sebab. Dah sekali ni yang terbabak. Pergi dalam pagi. Bereba tu mungkin licin. Dalam sekali bagi polis tentera ni, dia pun tanya tu, what happened? Saya tengok jawab, break no eat, daya no pelawu. Buku-buku dia reti dari muslim. Nah, ya semua, break no eat, daya no pelawu. Betul sungguh lah, tak anak dah. Jadi anda ambil cakap putih dari muslim. No pro dia adalah lagi ni bagi. Tapi selingan saudara lepas tu habis buat latihan 4-5 malam ya. Malam nak balik, malam saudara naik. Nya jamu 2 buah bah ini dia jamu. Tapi alhamdulillah, nah, dan kita dia ni orang hak kira pak bijak jugalah, nah. Memikirkan ke akhirat tentera Malaysia jangan sekali-kali siapa dapat kejap lagi pukul 10 nak rokok. Alhamdulillah. Tapi lah ikut seorang untuk mana pergi tak tahu. Dia jamu dengan pokok. Dia bukan jamu apa saudara muslim. Jamu betina. Astagfirullahaladzim. Ya? Kita pula malam besok kita adalah dikir barat ke buat pertunjukan, silap, gayung apa semua gitu ya. Baik saudara yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik sikit. Ya? Nak ceritanya pada hari ini saudara yang dihormati Allah. Pasal tu kalau kita benar-benar beriman kepada malaikat ni, kita tak berani nak buat. Hari ini kita boleh tipu, boleh begini. Tapi di akhirat kita nak tipu macam mana? Sebab benda ni akan beritahu. Macam mana isteri Nabi, malam tu giliran Siti Aisyah kan, kemudian penduduk bakit rindu kepadamu, Jibril datang khabar. Rasulullah bangun tengah malam, pergi berdoa. Siti Aisyah tengok, gimana ni? Malam ni giliran aku. Nah, dalam sekali tengok berdoa di bakit. Balik Siti Aisyah, balik. Dada wombok ni, sobring dada dia. Dan sekali Rasulullah kata, apa dada mu gini? Kalau ni apa? Biasa. Dia kata, biasa. Apa debor, berdegur kan? Rasulullah kata, aku nampak macam mu tadi pakai jebah. Dah kalau tak mu, siapa sudah tak mengaku? Akhirnya Rasulullah kata, baiklah. Kalau mu kata mu tak, mu nak ada di akhirat nanti, yang takdir itu mu. Mana Tuhan akan kabur balik aku. Yang aku tengok adalah mu. Maka Siti Aisyah pun kata macam ni, ya betul. Memang aku. Rasulullah tak tanya dia sebab dia tahu. Sebab pertama sekali memang dia dah Allah perempuan saudara muslimin. Kalau lelaki giliran dia tiba-tiba tak ada, itu dah tentu dia ada sebab cemburu. Nak kabarnya ibu pula ada dalam ni. Dah kalau bini Nabi cemburu, dah bini Allah kata nah apa kurang? Betul tak? Kayu dia. Ni abang ada sini. Maknanya pada hari ini kalau bini Nabi cemburu, apatah lagi bini orang kita. Saudara yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita pergi lagi sikit. Kita dah tahu bahawa sesungguhnya itu pengisian yang saya kata, apa benda yang kita nak isi dalam bulan Ramadan. Sudah tentu dah pada hari ini nak isi, terutama sekali baca Quran. Walaupun kita tak sedar lah macam suara kat mana tu, ya Allah ya Tuhan, duduk dua tu galik kita dulu. Nah, galik dulu. Dari muslim. Sedap gua dia baca. Seorang itu dia semua macam Saleh Yaqub. Dia bukan semua apa Saleh Yaqub, pasal hidung dia macam. Betul lah kahwin tak betul dah. Baca tak sahabat. Dari muslimin. Orang perempuan tu kata, saya bukan gila apa. Dengar kahwin aku, gila ke hidung dia. Ada istimewa dia masing-masing. Nah, saudara yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran itu, al-jannatu mustaqarrabatun nafatalil Quran.
Yang syurga rindu ni orang yang suka baca Quran. Dia ada 4, ya. Dan yang kedua, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Saya balik-balik ke SB tadi, ya. Jamuan anak-anak yatim dikutik sini dan bagian-bagian. Dijemput saya tazkirah sikit tadi, ya. Dengan bos dia nama Kamarudin Buduk. Okey SB ya. Ha? Zainuddin Dubuk apa? Buduk. Isteri dia orang Sarawak dia kata. Baik, saudara yang dirahmati Allah SWT, dia duduk rantau laut katanya, ya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian ada anak-anak yatim, orang lelaki apa, begitu pada orang lelaki, ya. Sebab dalam sunnah Rasulullah, sesiapa yang tengok anak yatim, pegang kepala anak yatim tu, mu akan dapat pahala bagaimana gambut yang ada di atas kepala anak yatim. Faham tak tu? Pegang kepala anak yatim, jangan pegang kepala mak yatim tu. Jadi jadi biasa lain pula dia. Ya, takut salah dengar ni dah. Baik, dan kemudian seterusnya itu orang yang syurga rindu juga orang yang suka berpuasa. Ya? Dan wahafizil lisan, orang yang suka jaga lidah. Dan itu kalau kita tengok sikit pada muka surat 175 awak perempuan dia mengaji dah, kita ni habis dah. Saya baca kitab lain pula sini. Hari Rabu ni lah sini, ya, pagi. Setiap orang yang berpuasa mempunyai tata tertib, dan tiada sempurna puasa itu tanpa tata tertib. Di antara tertib yang terpenting ialah memelihara lidah supaya tidak berdusta. Dia sebut lidah dulu. Sebab lagi dengan lidah lah kadang-kadang perangai anak-anak. Kan mu budak-budak molek kan dia bilang puasa popoh mesenduk ni, mu dah lah tak puasa. Allah. Mentok. Budak-budak. Tok lelaki pula ni, bang tolak kat kain jap bang. Hati kejap. La ilaha illallah, bang pokok hari nak hujan. Tok lelaki kata tunggu hari hujan dulu baru abang angkat. Tu suami buat baik macam tu lah. Ya? Tunggu hari hujan baru abang angkat dia. Boleh tahan kira dia dah. Dan muslim ni tak tahu puan jenis tak sabar, dia senyap kapal cari baju-baju. Ya? Dan ina usah ni suruh bakar. Tak payah. Banyak kerja nak kau dia tu. Jadi tak comel sebab tetamu mari tiba-tiba kita kata begitu. Tetamu ni tak nampak sebab tetamu ni bila-bila dia akan repot kepada Allah. Saya pergi masa dulu sebulan, dia punya layan, dia punya makan, penuh tertib training dia makan. Satu berbuka puasa pun ada dia pun ada juga, jangan tinggal. Yang pertama sekali buah kurma, air zam-zam. Itu sunnah Rasulullah SAW. Kita ikut dulu. Kalau mati hari ni mak ayah apa semua, jangan kita tu kita bagi sama banyak, jangan macam tu. Kita ambil dulu hukum faraid itu. Mak dapat 1/6 misal kata. Orang lelaki dapat 2 bahagian, orang ni dapat sebahagian. Ini hukum faraid. Tapi oleh kerana kita setuju nak bagi sama rata, baik kita bagi sama rata. Tapi ni dak tu bagi sama rata selalu. Pasal tu dalam hadis Nabi, hukum yang pertama sekali orang yang menjadi jahil adalah itu tentang faraid. Banyak orang terpeleok kata orang Terengganu berkenaan dengan faraid. Sama juga dengan sembahyang sambil duduk. Baru ni kita duduk di Mekah sama dengan Ustaz Aziz, ya. Kalau pada Ustaz Aziz Al-Qalatan duduk mengaji di Mesir, duduk mengaji di Mekah. Dan kita hak jenis tak ada ilmu mengaji juga gini. Dan sekali adalah seorang perempuan yang bertanya, puas kau lelaki tanya tu hak sembahyang sambil duduk. Perempuan, berapa banyak ini orang Malaysia kita yang sembahyang sambil duduk, orang Terengganu panggil hancur, berderai. Sebab yang pertama sekali daripada hotel boleh bawa kursi dia tak ada bunyi. Ni kursi awak duduk. Berjalan setengah kilometer atau 400 meter. Boleh bawa. Tapi tiba-tiba sampai semayang, buka molek-molek apa semua kita terus duduk. Wajib tidak sah semayang dia semua. Sebab syarat sah semayang yang pertama sekali berdiri bagi orang puasa. Rukun semayang 13 kan yang pertama berdiri. Mana Allahu Akbar. Dah tak layak baru duduk. Ni terus duduk selalu. Macam mana nak sah semayang kamu? Dan apabila kamu nak rokok, dia kata, dah duduk. Boleh tak bangun? Kau boleh bangun-bangun. Kata tak Aziz, rokok. Ini dah atas bangku jauh. Sampai terus sampai habis. Tahiyat ke sampai habis. Maka tidak sah semayang tersebut. Beritahu kepada mak-mak kita dan berbagai-bagai. Berapa banyak daripada hotel boleh bawa. Dan sekali sampai iaitu dalam masjid. Buka terus duduk. Sampai akhir maka tidak sah semayang.
Saudara yang dihormati Allah Subhanahu wa taala,